Ilmu Wahyu dan Sains. Kejadian haiwan menurut perspektif Al-Quran dan Sains, memperkenalkan ahli-ahli penyelidik. Ketua Penyelidik Syauqi Ismail dibantu oleh Akid Baihaqi, Afiq Noor, Afif Amsyar, Irfan Hamizan, Mukhbir Fadzil, Daniel Hakimi dan Awis Kironi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan berkaitan pengenalan kejadian haiwan mengikut perspektif Al-Quran dan Sains. Bagi perspektif Al-Quran, Al-Quran dengan jelas menyatakan bahawa segala sesuatu termasuk haiwan diciptakan oleh Allah. Allah adalah pencipta yang maha kuasa dan maha bijaksana. Yang kedua adalah Al-Quran menyatakan bahawa haiwan diciptakan untuk keseimbangan alam dan kepentingan manusia. Beberapa ayat menekankan peranannya sebagai tanda kebesaran Allah. Bagi perspektif sains pula, sains menjelaskan penciptaan haiwan melalui konsep evolusi yang melibatkan perubahan secara beransur-ansur dalam spesies melalui proses alamiah. Penciptaan haiwan di sini diasosiasikan dengan faktor seleksi alam. Yang kedua adalah ilmu genetik membantu menjelaskan persamaan dan perbezaan antara spesies haiwan. Penciptaan dipahami melalui kod genetik dan pewarisan sifat. Yang pertama adalah untuk menganalisis konsep haiwan menurut Al-Quran. Seperti kita sedia maklum, di dalam Al-Quran itu sendiri menceritakan tentang kejadian-kejadian haiwan berikut berserta dengan kebaikan dan manfaatnya kepada seluruh alam. Objektif yang kedua adalah menganalisis tafsir secara ilmiah berkaitan proses kejadian lalat, lebah, unta dan laba-laba. Ini akan diperihalkan secara terperinci oleh penyelidik-penyelidik yang lain sebentar saja lagi. Tujuan yang ketiga adalah untuk mengetahui manfaat kejadian haiwan dalam kehidupan manusia seperti penghasilan madu oleh lebah. Kita sedia maklum bahawa lebah ni menghasilkan madu dan madu yang dihasilkan itu sangat berguna dan memberi banyak manfaat kepada tubuh badan manusia sehingga ke hari ini. Yang pertama ni asal-usul dan penciptaan haiwan. Dari perspektif Al-Quran, Al-Quran mengajarkan bahawa Allah SWT menciptakan semua makhluk termasuk haiwan dengan kebijaksanaannya. Allah adalah pencipta yang maha kuasa dan maha mengetahui. Dari perspektif sains, sains menjelaskan asal-usul haiwan melalui evolusi, proses di mana spesies berkembang sepanjang waktu melalui pemilihan alam dan faktor genetik. Yang kedua adalah tujuan kehidupan haiwan. Dari perspektif Al-Quran, haiwan diciptakan untuk mengabdikan diri kepada Allah dan memainkan peranan dalam keseimbangan ekosistem. Kehidupan haiwan adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dari perspektif sains pula, tujuan kehidupan haiwan dalam perspektif sains sering dijelaskan sebagai kelangsungan hidup spesies dan menyumbang kepada ekosistem melalui rantaian makanan. Dan yang terakhir sekali adalah hubungan manusia dengan haiwan. Dari perspektif Al-Quran, Al-Quran menekankan perlunya manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk menjaga dan merawat ciptaan Allah, termasuklah haiwan. Dari perspektif sains pula, sains mendukung konsep etika dan keberlanjutan dalam perlakuan manusia terhadap haiwan, mengakui pentingnya kesejahteraan haiwan dan keberlanjutan ekosistem yang tersebut itu. InsyaAllah saya akan membincangkan sedikit sebanyak tentang lalat berdasarkan Al-Quran. Okey, dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-73. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u lahu. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu zubaban walau ijtama'u lahu. Wa in yaslubhumuz zubabu syai'an la yastanqizuhu min du'ufat talib wal matlub. Jadi perumpamaan ini telah disebutkan untuk memberi kesan kepada penyembah berhala bahawa dewa-dewa mereka sama sekali tidak berkuasa, kerana walaupun mereka semua bekerjasama untuk mencipta sesuatu yang tidak penting seperti lalat, mereka tidak dapat, bahkan jika seekor lalat meragut sesuatu dari mereka, mereka tidak dapat menghalangnya. Ini menunjukkan betapa lemahnya mereka sendiri dan betapa tidak berdayanya berhala yang mereka sembah. Dan manakala kita masuk kepada hikmah, Allah SWT memilih lalat untuk dijadikan contoh. Lalat ni merupakan serangga yang kecil, lemah dan hina, memberikan kemudaratan kepada manusia dan mempunyai penyakit yang berbahaya sehingga membawa kepada hilangnya nyawa manusia. Menurut kitab, seperti penyakit berbahaya yang dibawa oleh lalat ialah jangkitan tuberkulosis dan sebagainya. InsyaAllah pada hari ini saya akan membincangkan sedikit sebanyak tentang penciptaan lebah di dalam Al-Quran. Firman Allah SWT di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 68.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Maksudnya, dan Tuhanmu memberi ilham kepada lebah, hendaklah engkau membuat sarangmu di gunung kanang dan di pokok-pokok kayu dan juga di bangunan-bangunan yang didirikan oleh manusia. Seterusnya terdapat beberapa khasiat madu lebah. Antaranya ialah yang pertama, penawar semula jadi untuk batuk. Yang kedua, menguatkan memori akal fikiran. Dan yang ketiga adalah menguatkan sistem imun badan. Seterusnya saya akan menceritakan hikmah Allah SWT menjadikan lebah sebagai contoh dalam Al-Quran. Lebah merupakan serangga terpilih berbanding dengan serangga-serangga yang lain. Justru Allah SWT menurunkan surah An-Nahl dengan ayat-ayat yang lengkap mengenai lebah dan kehidupannya. Bahkan pemilihan nama surah An-Nahl adalah merujuk kepada maksud lebah itu sendiri. Pengungkapan mengenai lebah dalam ayat Al-Quran di atas adalah merupakan tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, pekerjaan lebah ialah menghirup sari bunga dan buah untuk menghasilkan madu. Madu yang diperoleh daripada lebah dapat dijadikan sebagai ubat dan penawar kepada manusia, terutamanya dalam memastikan kesihatan tubuh badan yang stabil. Seterusnya, kejadian haiwan tentang unta. Unta merupakan haiwan yang tinggal di kawasan padang pasir yang panas dan kering, atau ia juga dikenali dengan mamalia yang mempunyai kaki yang panjang, moncongnya berbibir besar dan mempunyai punggung yang bungkuk. Dari segi sains pula, ia meneliti tentang keistimewaan dan khasiat unta, di mana keistimewaan unta ada 5, iaitu yang pertama, punuk unta. Punuk unta adalah gundukan lemak yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Jadi, lemak ini boleh diubah menjadi sumber tenaga dan air, yang mana ia boleh membuatkan unta dapat berjalan di padang pasir yang sangat panas dan bertahan selama sekitar 3 pekan tanpa makan dan minum. Yang kedua, mata unta. Bahagian kelopak matanya dapat tembus cahaya sehingga dia boleh melihat walaupun matanya tertutup. Kelopak mata dan bulu matanya yang panjang berfungsi melindungi mata dari masuknya debu dan butiran pasir akibat hembusan badai pasir. Labah-labah ini ialah makhluk ciptaan Allah di atas muka bumi. Kehadirannya di dunia ini mengambil sedikit tempat dalam kehidupan manusia. Ada kalanya ia mengancam nyawa, ada kalanya ia tidak mengancam nyawa. Mengikut spesies lah. Okey, labah-labah ini telah dirakam ataupun ada dalam Al-Quran yang menyebut nama ataupun dinamai surah itu. Surah Al-Ankabut ni tidak menceritakan kesemuanya tentang labah-labah, namun ada satu ayat yang menyebut tentang labah-labah. Okey, saya akan menerangkan kenapa Allah berfirman bahawa perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti labah-labah yang membuat sarang. Menurut pemerhatian saintifik yang dijalankan oleh ahli yang mengkaji labah-labah, binaan ataupun sarang labah-labah ini didapati 3 kali lebih kukuh daripada sarang serangga-serangga lain. Tapi kenapa Allah mengambil sarang labah-labah sebagai bandingan di dalam ayat jika sarang labah-labah ni lebih kukuh daripada sarang serangga-serangga lain? Hal ini kerana bukan sarang labah-labah yang zahir yang perlu diperhati sahaja, tetapi lihatlah juga kehidupan serangga tersebut. Seterusnya kita akan beralih kepada kelebihan dan kelemahan labah-labah. Yang pertama, penglihatan seekor labah-labah. Penglihatan labah-labah ni terhad, walau dalam pengetahuan kita labah-labah ni mempunyai 8 biji mata. Namun labah-labah bergantung pada getaran sarangnya untuk mengesan mangsa yang terperangkap dan akan bergegas untuk membalut mangsa dengan berbenang sutera. Okey, yang kedua pula iaitu kelajuan labah-labah. Labah-labah dapat bergerak sehingga 30 km sejam. Kelajuan itu adalah sangat pantas bagi seekor serangga untuk berjalan. Al-Quran dan sains memiliki pandangan yang unik terkait kejadian haiwan. Al-Quran sebagai sumber wahyu dalam Islam menyebutkan bahawa Allah adalah pencipta segala sesuatu termasuk haiwan-haiwan di bumi. Ayat-ayat Al-Quran menekankan keajaiban penciptaan Allah dan keberagaman makhluk hidup sebagai tanda kebesarannya. Sains pula melalui teori evolusi memberikan penjelasan tentang proses perubahan dan adaptasi yang terjadi dalam evolusi haiwan sepanjang waktu. Meskipun terdapat perbezaan pendekatan antara perspektif agama dan sains, keduanya mengajarkan tentang keindahan dan kompleksitas kehidupan haiwan di bumi, memperkaya pemahaman manusia terhadap keajaiban ciptaan dan proses evolusi yang mengatur keberlanjutan kehidupan.